balik tentang cerita KJ saya selalu lihat sendiri. Waktu dia diberi peluang menjadi calon, jadi wakil, dia kata UMNO parti dah sesat. Kemudian dia kata UMNO parti dah sakit. Itu masa pilihan raya di Sungai Buloh. Tapi masih nak bertanding jawatan presiden. Kamu dah kata parti sesat, nak jadi presiden, buat apa? Itu perangai dia. Jawabnya, ayo karawale. Kemudian sebenarnya saya rasalah, saya mengharapkan agar Biro Disiplin mengkaji lah. Sebab tak habis-habis lah budak mata sepit ni, mata kuyu, saya katakan mata ikan keli. Saya tak boleh percaya orang begini saya. Orang semua salah. Apa jasa dia pada UMNO? Waktu dia menjadi ketua pergerakan pemuda UMNO tumbang. Tapi dia salahkan Datuk Najib. Dia gagal menyantuni hati anak muda. Dia cuma hanya dilihat sebagai kononnya sebagai idola. Kalau kamu sebagai idola, tentulah anak muda akan mengikut cakap kamu. Tentulah anak muda akan bersetuju dengan saranan kamu. Kalau kamu idola, artinya anak muda menolak. Ya fail ketua pemuda. Tapi yang salahnya Datuk Najib bersama dengan Mas Sarati. Mas Sarati jaga puteri. Kemudian suruh Datuk Najib berhenti. Kalau tak berhenti juga, kami akan buat press conference. Jadi kamu yang menuntut Datuk Najib berhenti. Itu gambarannya saudara. Lepas tu buatlah U-turn balik. Sekarang ni dulu dia membaham bagai nak rak saudara. Dia mengatakan parti keadilan itu dan ini, tapi sekarang dah cuba-cuba untuk U-turn. Ya, kaki pusing. Betul saudara, pon-pon. Saudara, pusing U-turn. Konon-konon nak menjadi pro Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sekarang ni dia pula mengatakan apa guna buat pilihan UMNO. Kerana sekarang ni dah tak ada demokrasi. Sedangkan broker-broker masih menabur wang. Pada hari persidangan Agung UMNO, saudara, waktu persidangan diadakan, bersepah kertas envelop putih. Cuma tak sampai ke tangan saya saja. Mungkin mereka takut kalau sampai kat saya, waktu itu juga saya dedahkan. Ini gambarannya. Mereka mahu supaya perwakilan membuat keputusan supaya jangan diadakan pemilihan jawatan presiden dan timbalan presiden. Dan bila diadakan pengundian, sebenarnya saya kena ingat saudara, diadakan pengundian pada sekitar jam 3.45, 4 petang macam itulah. Pengurusi tetap Tan Sri Badarudin, dia kata sekarang ni ada usul tambahan. Daripada 2 usul, salah satu usul itu ditambah perkataan. Usul tambahan dibenarkan, bukan tak dibenarkan. Yang ini yang disanggah oleh Datuk Ismail Sabri, katanya tak boleh. Masalah kamu lawyer sangatlah. Itu keadaannya. Boleh. Sebab keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO itu adalah muktamad. Itu Dewan Tertinggi Perhimpunan Agung UMNO memutuskan. Kerana Tan Sri Badarudin, dia bertanya pada seluruh perwakilan, siapa yang bersetuju agar tidak ada pertandingan jawatan Presiden UMNO? Sila bangun. Saudara, 90% ahli-ahli perwakilan bangun. Itu yang dituduh kononnya perwakilan ini, perwakilan hantu dan sebagainya. Ini bagi saya satu tuduhan yang tidak benar. Siapa yang tidak bangun, saudara? Yang tak bangun di kalangan ahli majlis tinggi 4 orang. Saya ada dalam dewan, saya memengerti, saya tengok siapa yang tak bangun. Yang tak bangun mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Yang tak bangun mantan Ketua Perangan, iaitu Syahril Hamdan. Yang tak bangun mantan Menteri Besar Johor, Datuk Hasmi. Dan yang tak bangun mantan Ketua Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Norma. Saya tengok tak bangun. 4 orang lah. Itu gambaran dia, saudara. Retinnya demokrasi ada. Dan tak ada pula kita nak marah. Tak ada pula nak dibu. Jadi sekarang ni saya terfikir, saudara, seandainya katalah pada semalam diputuskan, maka jawatan presiden, timbalan presiden dibenarkan bertanding. Okey, saudara, sebab kesan daripada envelop putih dan sebagainya, boleh bertanding. Ya? Dan maka diadakan pemilihan parti 5 bulan kemudian. Seandainya keputusan memihak pada Datuk Seri Zahid Hamidi dan Tok Mak Hassan sebagai presiden, apakah mereka boleh terima?
Can they accept the losing? Pemilihan ini mesyuarat PAU pun mereka tak boleh terima. Nak terima kalau ada pertandingan. Saya rasa ini baral lah. Unless kalau Presiden membuat pengumuman. Saya dengan ini nak mengumumkan sebagai Presiden UMNO. Dengan ini saya tidak mengizinkan jawatan Presiden dan timbalan Presiden ditandatangani. Itu boleh salahkan Zaid Hamidi. Tomat hanya merayu. Zaid Hamidi, saya bukan nak membela saya. Dengar betul-betul. Real. Ini yang saya kata, rumah siap pahat berbunyi. Masalahnya mereka, sebab saya tengok hari ini bergedudup lagi. Saya sepatutnya tak nak mengulas pun lah. Berapa banyak wang dihamburkan. Saya yakin, alhamdulillah, mungkin pimpinan perangkat bahagian dapat lagi duit. Sebab akan ditabur lagi wang supaya mereka akan menentang keputusan yang telah diputuskan. Saudara Aiman, ramailah walaupun saya tak ambil kisah, cuma saya nak menjelaskan kepada warga UMNO akar umbi supaya mereka faham. Semalam Persidangan Agung UMNO memutuskan 90% ahli perwakilan malahan dituduh adanya perwakilan hantu, kata Khairi Jamaluddin. Kemudian Syamsuddin pula mengatakan, saya berterima kasihlah pada Presiden yang telah memaafkan 10 orang yang menandatangani surat akuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin. Tapi bagaimanapun setelah itu mereka menarik balik surat sokongan. Syekh Syamsuddin kata terima kasihlah pada Presiden, terima kasih pada Datuk Zahid. Bagi saya ucapan-ucapan hanya sekadar melunakkan. Tapi bila dikatakan demokrasi sudah mati dalam UMNO, di mana matinya? Sedangkan perhimpunan memutuskan secara demokrasi. Saya tak faham. This one I cannot brain lah, brother. What is in your mind lah? Orang-orang yang nak, bukan takut. Bukan syok sendiri saya Mr. 25%. Kerana ini bukan datang daripada Presiden. Anda menuduh. Buat tuduhan. Memang sedap lah menuduh itu, menuduh ini. Membuat andaian. Kononnya Zaid Hamidi menipu perwakilan. Tang mana dia tipu? Yang ketahu saya, wang bertabur di dalam envelop digunakan supaya para perwakilan mengundi untuk tidak untuk mahukan supaya jawatan Presiden, timbalan Presiden ditandatangani. Tetapi dia orang terima duit masuk poket, dia orang tetap mahu supaya jangan ada pertandingan bagi jawatan Presiden dan timbalan Presiden. Kerana mereka memikirkan bila adanya pertandingan, parti akan pecah lagi. Ini sebenarnya saya keputusan demokrasi. Tang mana lagi kau nak ikut? Saya pun tak faham. Keputusan yang mana nak ikut? Perhimpunan 90% ahli-ahli memutuskan jangan ada. Untuk yang lain boleh. Artinya jawatan naib Presiden. Semalam saya dah bercakap. 10 orang nak menawarkan diri. Bertandinglah. Untuk jawatan Majlis Tinggi. Bertandinglah. Untuk jawatan Ketua Pemuda. Bertandinglah. Ketua Puteri, Ketua Wanita. Tak ada masalah. Tapi cuma yang diminta agar jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak ditandingi sebagaimana yang saya katakan saudara. Saudara kena ingat saudara, pada tahun saya rasa kadang-kadang geram juga saya. Dia orang menuduh dan menuduh. Sebabnya saudara, saya pada tahun 2001, sekali lagi saya ingatkan, tahun 2001 Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Ini Majlis Kerja Tinggi UMNO, saudara, membentangkan usul. Ini usul daripada Majlis Tinggi supaya jawatan Presiden tidak ditandingi. Bagaimanapun untuk jawatan timbalan. Waktu itu, saudara, bukan 1996. Tahun 1996. Agar jawatan timbalan Presiden boleh ditandingi. Dan perwakilan Perhimpunan Agung UMNO memutuskan tak mahu. Kata tak mahu jawatan Presiden dan timbalan Presiden ditandatangani. Dengan muka yang masam. Dr. Mahathir terima hakikat. Itu keputusan perwakilan. Maka diterima pada tahun 1996 tiada pertandingan untuk jawatan Presiden dan timbalan Presiden. Kerana ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Presiden. Ini kena jelas, saudara.
Apakah ketika itu demokrasi sudah mati dalam UMNO? Kemudian, pada tahun 2001, usul daripada Majlis Kerja Tertinggi. Kalau itu usul itu datang daripada MKT, tentulah ia dipimpin oleh Presiden. Sebab Presiden menjadi pengusi dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Kalau itu usulnya dibuat oleh Datuk Zahid Hamidi, bolehlah dianggap beliau mengumpulkan Majlis Tinggi, membawa usul MKT. Selalunya usul MKT ini seringkali usul Presiden. Rozana, kenapa benci Zahid? Saya pun tak faham. Saya tidak faham kenapa Datuk Zahid Hamidi dibenci. Sedangkan kalau dia dituduh konon korupsi dan sebagainya, besok dia bercara lagi. Dia akan pergi ke mahkamah lagi besok. Saya pun tak faham why they hate him. Di mana buktinya kalau kata dia sakau lah apa semua? Mana? Saudara Anas ni dia kata sudah-sudahlah. Sepatutnya usul tu pun memang tak dirancang. Usul yang dirancang tahun 2001. Majlis Kerja Tertinggi membentangkan usul supaya tidak ada pertandingan nombor 1 dan nombor 2. Ketika itu Dr. Mahathir dan Pak Lah boleh. Maka suburlah demokrasi era kepimpinan Dr. Mahathir dan Pak Lah dalam UMNO. Katanya, apa hal anda ni? Dan semalam keputusan itu datang daripada perwakilan Rembau. Di waktu dia membahaskan usul, dia kata menyentuh soal jawatan presiden ni, kita mahu janganlah ada diadakan pemilihan kerana kita tak mahu melihat perpecahan dalam parti. Maka ramailah perwakilan yang datang menyokong. Dan bila dibuat keputusan, maka dia terima. Apa benda ni? Boleh kata tak ada demokrasi. Saya pun tak faham. Jadi sebab itu saya terfikir, seandainya okeylah ada pemilihan. Dan resultnya ataupun hasilnya yang menang Datuk Zahid dengan Tok Mak Hassan. Apakah demokrasi juga mati? Kita kena terima prinsip demokrasi. Yang kalah, yang sedikit memperakui yang menang. Ini fakta saya tak faham. Memanglah kita dengar banyak perwakilan ahli-ahli UMNO mereka Kahumbi tahu bahawa jawatan presiden dan timbalan presiden ni kononnya dicanangkan Zakari Jamaluddin nak bertanding. Datuk Isyamuddin nak bertanding. Ismail Sabri juga nak bertanding. Kononnya. Jadi ahli-ahli merasakan buat apa nak adakan sampai 5-6 orang? Apakah nak menggambarkan sebagaimana mengiyakan kenyataan Khairi, UMNO dah rosak dan sebagainya, berpecah belah kita. Sebab kalau ramai sangat. Tapi tiba-tiba ahli-ahli merasakan tak perlulah kita buat keputusan, jangan ada pertandingan, kekalkan supaya dapat kita melakukan UMNO bangkit semula. Salah. This I cannot brain. Kalau datang usul itu yang bawa Datuk Mak Hassan atau yang membawa usul itu Majlis Tinggi, tapi mereka akan menuduh, itu tentulah Datuk Mak Hassan suruh ahli dia sebagaimana yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin. Dia kata Datuk Mak Hassan lah yang menyuruh. Apakah itu benar? Itu adalah presumption. Kebenaran pasti akan terselah, saudara. Jadi saya haraplah dalam keadaan begini. Sebab itu saya nak katakan kepada ahli-ahli mereka yang merasakan diri mereka pemimpin, sebenarnya saudara, mereka tidak layak untuk dipanggil sebagai pemimpin. Kalau inilah pemikiran yang ada dalam pemikiran mereka, perhimpunan dah memutuskan. Dia dah dituduh lagi tidak ada demokrasi. Yang mengundi semalam tu bukan ke demokrasi, brother. Jadi saya kena brain. Apalah orang UMNO. Sekarang saya fikir, apalah untung nasib UMNO ni. Teruk sangat dapat orang, dapat pemimpin yang fikirannya mereka sebegitu. Hancur hati rakyat. Ahli akal umbi pun tak setuju kata. Secara Abrar Renji, seorang pemimpin perlu berani. Memang dia berani. Datuk Zahid Hamidi dah cakap pada KJ, I'm ready to fight. Dan sekarang ni nak salahkan pemimpin. Saya hairan. Datuk Zahid jumpa dengan Khairi Jamaluddin. Salam. Okay Khairi, I'm ready to fight. Let's fight. Tapi kalau ahli tak membenarkan, presiden nak ikut ke nak langgar ke?
Saya salah baca atas, dah laju sangat. Saya Red Rocker, Datuk Najib, macam mana ni? Red Rocker, Datuk Najib, gentle. Kalah, letak jawatan. Saudara, bila saya kata begitu, gentleman di mana? Saya nak mengulangi, sebab itu saya kadang-kadang memuji sikap orang-orang dalam parti keadilan. Bila parti mereka kalah, bukan kalah sikit, saudara. Wuyup seruyup-wuyupnya. Cuma Kak Wan seorang saja yang menang di Pematang Pauh. Tak dengar pun suruh ganti orang lain. Mereka tetap kekal istiqamah bersama pemimpin. DAP pernah wuyup. Daripada 40 tinggal 11 kursi saja. Tak suruh pun pemimpin dia letak jawatan. Ini yang saya hairan. Dan sekarang ni sudah ada pula yang bersetuju pandangan P. Ramasamy dari Pulau Pinang. Oh, dia mengatakan Zaid Amidi is a problem to the Pakatan Harapan. Ini mengingatkan saya waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadapi masalah apabila dihadapkan ke mahkamah, macam-macam tuduhan lah, saudara. Apa kata Kapal Singh? Kerana waktu itu Parti Pembangkang kalah teruk, DAP kalah, Pakatan Rakyat kalah. Saudara, apa kata Kapal Singh? Anwar is the problem. Anwar mesti disingkirkan dari memimpin Pakatan Rakyat waktu itu, saudara. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia istiqamah. Tak apalah apa nak kata apa pun. Dia terus maju. Jadi orang boleh maju bila menghadapi sasaran serangan begitu. Kenapa warga UMNO ni yang dah keputusan dibuat secara demokrasi nak ikut pula style kata cakap P. Ramasamy? Betul lah cakap P. Ramasamy itu Zahid the problem. Problem di mana, saudara? Kebencian itu dicipta saban hari melalui media sosial. Saban hari diacukan keadaan itu. Jadi dalam keadaan begini, cuma saya nak pesan pada anda semua. Bila melihat bahawa mereka masih lagi memprotes, masih lagi tak setuju dengan keputusan Paripurna Agung UMNO, saya tak tahu keputusan mana pula yang mereka mahu. Yakin saya tentulah keputusannya mereka mahu supaya tak ada Zaid Amidi. Baru mereka boleh terima. Dan pada ketua-ketua bahagian, mestilah menerima sampul surat. Anda peringkat akar umbi, tengok sajalah pimpinan yang di atas kenyang mendapat taburan. Akan ditabur, saya yakin. Akan ditabur menjelang mesyuarat cawangan dan bahagian kali ini. Yang lain tak ada, hanyalah untuk mencerca Presiden. Terima kasihlah warga UMNO kerana sanggup menerima bahan, kerana sanggup menerima dana daripada Parti Pembangkang, daripada orang yang memusuhi UMNO, orang yang nak membunuh UMNO, memaki hamuan pemimpin anda, dan anda makan dengan wang yang diterima itu. Terima kasih warga UMNO. Inilah perangai anda yang saya katakan I really cannot brain. Orang-orang yang ada, orang Isyamuddin, KJ, orang yang hilang jawatan. Bagi saya enough is enough. Sebab itu saya berjumpa dengan pengurusi majlis disiplin. Saya kata this the time kena ambil tindakan. Pedulikanlah, orang dah kata kita zalim, orang dah kata tak ada demokrasi. Mereka sekarang ni yang dilihat mempunyai masalah disiplin, perlu diambil tindakan. Saudara, sebelum saya naik darah lagi saya mohon maaf, saudara. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.